Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mempelajari tajuk dalam tahun 4 ini, iaitu unit 1 Mari Bersuci, iaitu dalam bidang ibadah. Okay, mari bersuci. Okay, mari kita tengok apa itu pengertian najis. Najis itu apa? Okay, najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Okay. Najis ialah benda yang kotor. Benda yang kotor yang boleh menghalang daripada sahnya solat kita, seperti darah dan juga tahi. Okey, najis ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassithah. Yang ketiga, najis mughallazah. Okey, mari kita tengok apa itu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali minum susu ibunya sahaja. Dia tidak makan Nestem, tidak minum susu formula, susu Dugro ke susu Dutch Lady ke apa semua tu dia tak minum. Dia hanya minum susu ibu dia sahaja. Okay, bagi kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke bawah ini yang hanya minum susu ibunya sahaja, maka air kencingnya adalah najis mukhaffafah, iaitu najis yang dikategorikan sebagai najis ringan. Nanti kita belajar macam mana cara nak menyucikannya. Okey. Okey, kita tengok najis yang seterusnya, iaitu najis mughallazah. Okey, tadi najis mukhaffafah, najis yang paling ringan. Ini pula najis mughallazah. Najis mughallazah ni apa? Najis yang berkaitan dengan anjing dan babi. Anjing dan babi serta keturunan antara keduanya. Keturunan babi dan juga keturunan anjing. Okey, bagaimana dikatakan keturunan babi dan juga keturunan anjing ni? Kalau contohnya kacukan antara anjing dan juga kambing, dia jadi kamjing. Jadi kamjing, maka itu juga dikira sebagai najis mughallazah. Anjing dan babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contoh, air kencing dia, air liur dia, darah dan apa sahaja yang berkaitan dengan kedua-dua anjing dan juga babi tadi. Okey, selain daripada najis mughallazah dan juga najis mukhaffafah tadi, yang selain daripada itu semua adalah najis mutawassithah. Okey, najis mutawassithah ni ialah najis yang pertengahan. Najis ringan, najis kanak-kanak yang berumur bawah 2 tahun tadi. Najis mughallazah berkaitan dengan anjing dan babi, manakala najis mutawassithah ialah selain daripada yang ringan dan berat tadi, dia pertengahan. Okey. Contohnya air kencing, tahi dan darah. Yang ada pada, contohnya tak kira lah, yang ada pada selain daripada kanak-kanak tadi dan juga anjing dan babi tadi. Contoh tahi lembu, najis mutawassithah. Tahi manusia, najis mutawassithah. Air kencing kanak-kanak perempuan yang berumur najis kanak-kanak perempuan yang berumur 2 tahun ke bawah pun sama juga najis mutawassithah. Walaupun dia belum minum susu formula. Kalau bayi perempuan dia lahir saja,
najis dia najis mutawassithah. Dia bukan seperti lelaki. Okey. Itu adalah pembahagian ataupun jenis-jenis najis yang ada 3 tadi. Iaitu yang pertama najis mukhaffafah, najis ringan, najis mutawassithah, najis pertengahan, dan najis mughallazah, iaitu najis yang berat. Okey, boleh faham semua? Itu adalah jenis-jenis najis. Okey, apa beza pula dengan apa beza najis dengan benda-benda yang kotor seperti hingus, kahak? Macam hingus, dia bukannya najis, tetapi dia benda kotor, hanya perlu buangkan sahaja, lap. Dia tidak sekiranya kita terkeluar hingus semasa sembahyang, maka sembahyang kita tetap sah. Dan bagi kahak pula, kahak ni benda yang ada dalam kita punya tekak tu, kalau dah terlebih daripada dalam tu dia terkeluar balik, itu dianggap sebagai najis. Benda yang terkeluar daripada dalam perut kita keluar balik, itu dianggap najis. Tapi kalau air liur tidak najis. Tahi hidung, tahi telinga, itu bukan najis, itu hanya kotoran sahaja, tapi dia perlu juga dibersihkan untuk menjaga kebersihan kita. Tapi sekiranya ada tahi hidung ataupun hingus ataupun air liur yang terkena badan kita semasa kita sembahyang, maka itu tidaklah membatalkan sembahyang kita, kecuali najis tadi. Najis yang ada yang kategorikan 3 najis tadi, 3 kategori najis tadi, itu barulah membatalkan sembahyang. Sembahyang tidak sah. Okey, mari kita lihat pula bagaimana cara nak membersihkan najis. Najis mukhaffafah ni paling senang sekali. Najis mukhaffafah ni paling senang sekali. Kita ambil air, satu bekas, satu gayung, kita letakkan tangan kita dalam tu, pastikan tangan kita bersih dahulu. Kemudian kita renjis di tempat yang ada najis tersebut. Contohnya adik lelaki kita yang berumur 2 tahun ke bawah dan tidak pernah makan dan minum selain daripada susu ibu dia. Bila dia terkencing, kita ambil air, kita renjis saja di tempat tu dan kita lap. Dah settle. Itu saja. Manakala najis mughallazah ni dia agak berat sikit, dia hendaklah dihilangkan. Najis yang ada pada badan ataupun pakaian ataupun tempat terudu, hilangkan dahulu. Hilangkan dahulu dia punya ain, dia panggil ain. Najis tu sendiri, hilangkan dahulu, buangkan dahulu, kemudian dia basuh dengan air tanah. Air tanah yang suci, kita ambil tanah di tempat yang kita anggap tanah tu bersih. Jangan cari tempat tanah yang dah ada tahi atas dia, tak boleh. Cari tanah yang bersih, kemudian kita ambil, dicampurkan dengan air, kemudian dibasuh dengan air tanah tadi ke tempat yang ada najis tersebut 1 kali, kemudian dibasuh dengan air mutlak 6 kali. Maksudnya 7 kali, 1 dengan air tanah dan 6 kali air mutlak. Dibasuh sehinggalah hilang bau, warna dan rasa. Hilang bau, dah tak ada bau lagi, warna pun dah tak ada, dan juga rasa. Rasa ni apa? Bukannya rasa dengan lidah, rasa dengan tangan. Kita rasa dengan tangan tu tak ada lagi rasa macam lendir-lendir ke apa ke. Hilang rasa dia, rasa di bahagian tangan kita. Proses menghilangkan najis mughallazah ni, membersihkan najis mughallazah ini dipanggil sertu. Bukannya samak. Ini pembetulan. Sebab
biasanya orang cakap kena samak. Bila kena najis mughallazah kena samak. Bukannya samak, sebenarnya dipanggil sertu. Samak ni apa? Samak ni ialah membersihkan kulit binatang, seperti kulit lembu, kulit apa semua tu dipanggil samak. Bukannya samak ni ialah membersihkan najis mughallazah, tu bukan. Yang membersihkan najis mughallazah dipanggil sertu. Okey, dan seterusnya najis mutawassithah ni. Najis mutawassithah ni kena hilangkan najis dahulu yang ada pada tempat ataupun pakaian ataupun pada badan kita. Kena hilangkan dahulu ain dia punya fizikal dia tu kena buangkan dahulu. Kemudian barulah dibasuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, sama ada warna, bau dan rasa. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini mengenai najis dan juga cara menyucikannya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Okey, kepada yang baru sahaja datang ke channel ini, jangan lupa tekan like, tekan subscribe dan jangan lupa share untuk manfaat bersama. Jika ada cadangan yang nak dicadangkan, boleh typekan di bahagian komen, atau apa-apa saja nak dikomenkan di bawah ni silakan. Sehingga berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.